Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu lagi pada kali ini dalam kuliah kita, yang mana saya akan menerangkan kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah, fasal yang pertama pada menyatakan rukun Islam. Fasal yang pertama pada menyatakan rukun Islam. Apakah makna fasal? Fasalnya pada segi bahasa ialah pintu. Fasal pada bahasanya ialah pintu. Kerana apa? Kerana fasal ni menjadi permulaan kepada perbincangan sesuatu tajuk. Manakala bab pula nama bagi jumlah yang tertentu daripada ilmu yang mengandungi fasal-fasal dan masalah-masalahnya. Dengan kata lain, bab itu lebih kecil daripada kitab dan lebih besar daripada fasal, kerana setiap bab mempunyai fasal-fasalnya. Jadi bila kita mengaji kitab ni, kita akan berjumpa istilah kitab, istilah bab dan istilah fasal. Yang besar sekalinya kitab. Contoh Kitabus Shalah. Kitabus Shalah. Dalam pengajian fiqh ni ada istilah kitab. Kitab ni bukan bermakna sebuah kitab tu pun kitab juga. Tapi di sininya kitab iaitu bab yang besar. Dia panggil sebelum masuk dalam bab tu dia kitab dulu. Lepas daripada kitab baru bab. Lepas bab, perincian bab itu fasal pula. Contohnya bab wudu. Bab tayamum. Daripada bab wudu tu ada fasal dia pula. Ada rukun wudu, ada syarat wudu, ada perkara-perkara sunat wudu, ada perkara yang membatalkan wudu. Tu dia panggil fasal. Kemudian pada menyatakan rukun. Apa pula makna rukun? Rukun ni iaitu maksudnya tiang dan juga asas. Tiang sesuatu dan asasnya. Contoh apa? Contoh rukun sembahyang. Rukun sembahyang ada berapa? Ada 13 perkara. Jadi semua 13 perkara tu merupakan rukun bagi sembahyang. Sekiranya kita tidak melakukan salah satu daripada 13 rukun sembahyang ni, maka sembahyang kita tidak sah. Sembahyang kita tidak sah. Itu makna rukun. Rukun bermaksud tiang dan juga asas. Sebagaimana sesuatu bangunan tidak dapat dibina melainkan ada tiang atau asasnya. Bangunan ini tidak dapat dibina kecuali kena ada tiang dan juga kena ada tapak dia. Islam. Fasal pada menyatakan rukun Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan Islam ni? Maksud Islam sebagaimana kata Imam Ibrahim Al-Baijuri, seorang Syekhul Azhar yang telah wafat pada tahun 1276 Hijrah. Apakah maksud Islam?
Kata Imam Ibrahim Al-Bajuri, Islam itu daripada sudut bahasanya ialah penyerahan dan penundukan diri secara mutlak. Penyerahan dan tunduk patuh kepada Islam ni secara mutlak, semata-mata, yakni terhadap hukum hakam syarak atau selain daripadanya. Manakala Islam maksudnya dari sudut syaraknya ialah penyerahan dan penundukan diri secara mutlak kepada hukum-hukum syarak. Sebagaimana sebahagian ulama berkata bahawa Islam itu adalah amalan. Islam itu merupakan amalan, pekerjaan, ibadat, yang mana kita sebagai orang Islam wajib melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunat, yang makruh, yang harus, dan wajib ditinggalkan yang haram. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin. Faslun arkanul islami khamsatun. Rukun Islam ada 5 perkara. Rukun Islam ada 5 perkara. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa sawmi ramadan. Islam ini dibina di atas 5 perkara. Yang pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, saya mengaku, saya bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya menyaksi, saya mengaku, saya membenarkan bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Rukun Islam yang kedua iaitu wa iqamis salah, mendirikan sembahyang. Rukun Islam yang ketiga iaitu menunaikan zakat. Mengikut riwayat ini, mula-mula syahadah, yang kedua mendirikan solat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat mengerjakan haji, yang kelima berpuasa di bulan Ramadan. Jadi pada riwayat yang lain iaitu mengucap 2 kalimah syahadah yang pertama, sebagaimana yang kita hafal itulah, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian mendirikan solat, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, yang kelima mengeluarkan haji. Adapun pada riwayat ini, riwayat Bukhari dan Muslim ni, dia meletakkan haji ni rukun yang keempat, yang kelima berpuasa di bulan Ramadan. Jadi tak ada masalah lah. Itu hanya susunan sahaja, penyusunan sahaja. Tentang rukun Islam ni, kata Imam Al-Qurtubi, 5 asas ini merupakan agama Islam. 5 asas ini merupakan tunjang ataupun rukun bagi agama Islam dan pasak-pasaknya yang dibina padanya dan dengannya tertegak. Dikhususkan dengan sebutan ini dan tidak daripada yang lain, seperti jihad, sekalipun jihad mengukuhkan agama,
dan mengalahkan kedegilan orang kafir, kerana 5 rukun Islam ini bersifat fardu berpanjangan. Sedangkan jihad termasuk dalam fardu kifayah dan kadang-kadang gugur kefarduannya pada keadaan yang tertentu. Kata Imam Qurtubi, disebut 5 perkara ini sahaja kerana apa? Kerana ia merupakan amalan yang sentiasa kita lakukan. Sentiasa kita lakukan. Contohnya seperti mengeluarkan zakat bagi seseorang yang cukup nisab dan cukup haulnya, maka dia kena keluarkan zakat setahun sekali. Begitu juga puasa setahun sekali. Dan haji dia letakkan kelima, rukun Islam yang kelima, kerana haji ini merupakan rukun yang cukup kita lakukan sekali sahaja seumur hidup. Soalan: apakah yang dimaksudkan dengan syahadah dari sudut bahasa? Apakah yang dimaksudkan dengan syahadah pada sudut bahasa? Syahadah ni penyaksian lah. Jawapan asalnya dengan maksud penyaksian. Kita bersaksi, kita mengaku, kita tasdikkan, kita membenarkan. Kita membenarkan akan amalan-amalan rukun-rukun Islam, rukun Islam yang 5 perkara ni. Justru rukun Islam, justru rukun pertama dalam Islam disebut dengan 2 kalimah syahadah. Rukun Islam yang pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadah dan mengesahkan dalam hati kita. Kemudian kalimah syahadah ini digunakan untuk sijil yang diperolehi daripada badan yang berautoriti seperti pusat pengajian dan juga dari guru-guru agama yang berkaliber. Justru penggunaan ini lebih cermat apabila tempat pengajian itu cukup berwibawa dan guru atau syekh yang memang dikenali sebagai dengan kepakaran dalam bidangnya. Jadi kalau kita tengok dari sudut maksud syahadah itu ialah penyaksian. Sebagaimana kalau kita belajar, kita mengaji, dia ada syahadah, ada sijil, ada ijazah untuk mengesahkan bahawa kita sudah lulus, kita sudah mendapat ijazah, kita sudah dapat pengesahan daripada tempat pengajian itu, menyatakan kita sudah habis belajar dan kita telah lulus. Kita telah lulus apa yang sebagaimana yang dikehendaki oleh tempat pengajian itu. Contoh kalau kita belajar di UIA, kita dapat ijazah UIA. Maknanya sijil kita itu, syahadah kita itu adalah sebagai saksi bahawasanya kita sudah belajar di situ dan kita berjaya. Itu makna syahadah. Begitu juga syahadah bagi seseorang yang untuk menyatakan bahawa dia ni seorang Islam, maka dia wajib mengucap syahadah. Wajib dia mengucap syahadah untuk menyatakan bahawa dia ni mengaku, berikrar, membenarkan bahawa dia adalah seorang Islam. Seterusnya, rukun yang kedua, mendirikan solat. Jadi cukup dulu setakat ni pengajian kitab kita, kitab Safinatun Najah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada siri yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmu atam.